Okay, cikgu dah nampak kan paparan ni? Okay. Okay, jadi kita balik semula lah. Okay. Mana-mana dalam Google, kalau kita nampak 9 titik ni, tak kisahlah di Google Classroom ke ataupun di Drive. Okay, kita klik saja dekat sini. App Launcher. Apa kita nak buka app baru, kita boleh tekan dekat 9 titik ni. Jadi kita cari form. Okay, dia loading dulu. Okay, start a new form. Jadi kita boleh ambil blank je lah. Kita ambil blank. Biar dia loading. Okay, tadi saya kata kita buat quiz kenegaraan. Kita pulang pada cikgu lah, cikgu nak buat tajuk apa. Kalau cikgu nak terus buat quiz untuk kelas cikgu pun tak ada masalah. Okay, ini cuma contoh je lah. Okay, bila kita bagi nama dekat drive ni, dia akan automatic keluar dekat sini, quiz kenegaraan. Jadi form description ni maksudnya apa detail. Kalau cikgu nak buat pun boleh, tak nak buat pun tak apa, terpulang. Sekarang kita pergi kepada pilihan dekat sini. Okay, kalau cikgu perasan kan, dekat sini dalam senarai yang ada ni dia ada garisan-garisan halus ni. Okay, bukan makhluk halus yang garisan-garisan halus. Okay, dekat sini ada 3, multiple choice, checkbox dan drop down. Okay, yang ini dia duduk dalam satu kumpulan. Okay, untuk hari ni 3 benda ni saja yang kita akan cover. Okay, multiple choice ni macam soalan ABC tu. Okay, checkbox ni kalau dalam soalan objektif dia ada pilihan 1, 2, 3. Okay, drop down ni dia lebih sesuai kepada soalan benar atau palsu. Itu sesuai lah. Okay, jadi sebelum kita buat quiz, sebab tadi kita ambil blank, kita tak ambil blank quiz. Jadi kita ubah dekat setting dekat sini. Kita pergi kepada quizzes. Okay, dekat quizzes ni, dekat sini dia tak aktif. Jadi kita klik dulu make this a quiz. Okay, yang lain kita usik kemudian. Kita save dulu. Okay, kalau cikgu perasan dekat sini, dia ada muncul answer key 0 point. Maksudnya dia form ni dah berubah kepada quiz lah. Okay, okay cikgu Okay, ada masalah ke? Okay. Okay, jadi saya teruslah. Okay, kita pergi kepada multiple choice dulu. Sebab sini ada 3 jenis soalan. Jadi saya bagi dalam 3 atau 4 soalan je lah. Okay, contoh soalan pertama. Okay, nombor soalan ni kita sendiri buatlah manual. Okay, kalau cikgu tak nak pun terpulang. Kalau cikgu nak tulis nombor soalan, okay, cikgu letaklah. Okay, contohnya soalan pertama, siapakah bapa kemerdekaan Malaysia? Nah, okay, jadi pilihan dekat sini kita letaklah. Okay, contohnya Tun Hussein On. Okay, yang kedua Tunku Abdul Rahman. Saya buat ringkas je lah ya. Okay, yang ketiga Tun Abdullah Badawi. Okay, yang keempat Tun Sri Lanang. Okay, contohlah ni. Okay, jadi dekat sini kita dah letak pilihan. Okay, macam mana kita nak bagi tahu mana satu jawapan yang betul? Kita klik dekat answer key. Okay, answer key. Kita klik pada jawapan yang betul. Okay, bapa kemerdekaan Tunku Abdul Rahman. Jadi kita klik dekat sini. Okay, kemudian kita setkan berapa markah yang kita nak letak untuk soalan ini. Okay, contoh saya letak 1 je lah. Okay, dekat sini ada add answer feedback. Okay, ini biasanya jarang orang buat. Tapi kalau cikgu nak bagi ulasan pada soalan tu, boleh juga cikgu letak. Okay, untuk incorrect answer maksudnya apa cikgu nak keluarkan bila pelajar ni jawab soalan yang salah. Laju sangat ni. Tak boleh ikut. Oh, laju ke? Laju sangat. Okay. Sampai mana tu cikgu? Sampai sini okey ke? Reverse ke multiple choice. Lepas tu kita buat apa daripada situ. Slow-slow lah, step by step. Okay, multiple choice. Okay, ini pilihan multiple choice kan? Dia macam soalan ABC. Okay, kita type saja soalan yang kita nak ajukan lah.
Okay, dekat bawah ni, okay, kita letak kita punya pilihan jawapan. Okay, kalau kita nak tambah, kita boleh tambah banyak. Terpulang pada kita lah. Kita nak letak 6 pun boleh, nak letak 7 pun boleh. Jadi klik je dekat add option. Okay, dia keluar macam ni. Kita type je jawapan. Okay, okay, kalau ini saya tak nak, jadi saya remove je lah dekat sini. Contoh kalau kita tersalah. Jadi kita boleh tekan je pangkal dekat sini. Jadi pilihan tu dah berkurang. Okay. Okay, boleh terus. Okay, bila kita dah letak pilihan jawapan, jadi boleh tanya? macam mana form ni? Ada? Boleh tanya? Ya? Ya boleh. Kalau kita buat soalan yang kita kena buat nama dan kelas, macam mana kita nak buat nama dan kelas? Soalan nama dan kelas. Oh, nama dan kelas. Oh ya. Ya, Mas ya. Oh ya. Saya boleh. Okay, yang ini form kosong kan? Contohnya kita nak buat umum dekat orang lain. Jadi kalau kita nak fokus kepada kelas, okay, dekat sini dia ada add question. Okay, daripada add question ni, okay, dekat sini, kalau kita nak minta pelajar masukkan nama, kita boleh letak short answer lah. Okay, short answer dekat sini, nama anda. Okay, contohnya. Okay, ini yang paling basic ya. Okay, sebab kalau cikgu yang dah advance, dia boleh, pelajar tu boleh pilih nama dia sendiri, dah ada dalam senarai. Tapi untuk hari ni, saya tunjuk ni saja dulu. Okay, jadi daripada short answer, pelajar akan tulis nama dia dekat sini. Okay, jadi dekat sini, kalau dia jawab pun, kita letaklah 0 point. Tak perlulah dia orang markah di sini. Okay, jadi kita tak payah usik answer key. Okay, jadi sini required. Okay, required ni kegunaan dia, pelajar, okay, setiap kali, saya tunjuk, okay, setiap kali ada butang, bukan butang, simbol star dekat sini, star merah ni, bermakna ruangan ini wajib dijawab. Jadi kalau dia tak tulis nama dia, dia tak boleh submit lah. Okay, nanti masa kita test quiz ni nanti kita akan tengok. Okay, jadi kita klik pada required. Okay, untuk kelas, okay, kelas anda. Okay, kelas ni terpulang kepada cikgu. Cikgu nak buat short answer pun boleh, tapi pada saya jangan guna short answer lah, sebabnya pelajar ni kadang-kadang diorang tulis 1A, 2B, ataupun ada yang tulis nama kelas 2 delima. Jadi untuk mengelakkan perkara tu berlaku, cikgu boleh buat multiple choice yang kita belajar sekarang ni, ataupun nanti dua ni. Dua ni pun boleh juga cikgu guna, tapi nanti tunggu kita masuk pada soalan lah. Ini kita, okay, contoh saya ambil multiple choice dulu lah, sebab multiple choice ni kita dah belajar kan. Okay, contohnya kelas yang kita nak bagi, satu Zamrud. Okay, satu Zamrud. Satu lagi kita ada ajar 2 kelas contohnya. Satu lagi 1 delima. Jadi bila, okay, jadi sini kita letak required jugalah. Okay, jadi bila pelajar nak pilih kelas dia, okay, dia pilih sajalah pilihan yang ada dekat situ. Jadi kita tak ada terima banyak versi jawapan. Okay, cikgu. Okay, boleh saya terus? Ada masalah ke setakat ni? Tekan pula chat. Okay, senyap tu. Okay lah tu. InsyaAllah. Okay. Jadi, okay, dekat sini. Sekejap. Okay, jadi dekat sini, untuk kita bagi set soalan tu, untuk kita setting form ni, yang mana jawapan yang betul, kita tekan kat answer key dekat bawah ni. Okay, dah ada answer key tu, kita klik je. Okay, jadi kita pilih jawapan yang betul. Tunku Abdul Rahman. Okay, contohlah kita tersalah letak. Okay, Tun Hussein on. Alamak, tersalah pula. Okay, jadi kita klik je lagi sekali, dia akan hilang. Okay, jadi kita kliklah yang betul. Okay, Tunku Abdul Rahman. Okay, jawapan dia 1 point. Okay, kalau, okay, kita balik pada feedback ni. Kalau feedback ni, biasanya orang tak rajin nak buat. Okay, sebabnya
tak perlu ulasan lah sebab nanti kita akan rumuskan semua sekali kan. Tapi kalau cikgu rajin nak buat, untuk incorrect answer, feedback untuk jawapan yang salah. Contohlah berapa kemerdekaan dia tak tahu kan. Harap maaf. Sila pindah negara lain. Kita adalah. Harap maaf je lah. Untuk correct answer, jawapan yang betul kita tulislah tahniah. Nanti kita tengok dekat mana dia keluar. Setakat ni yang ini okey ya. Dah siap setting, kita tekan done. Untuk mengelakkan pelajar termiss jawab soalan, kita tekan je required kat sini. Jadi selagi dia belum jawab soalan, dia tak boleh submit dia punya form. Jadi untuk memudahkan kita, required kita on sentiasa. Ada dua cara untuk tambah soalan. Yang pertama, kita boleh add question dekat sini. Kalau add question, dia akan balik pada asal tadilah. Macam mula-mula kita buat yang ini. Ada satu lagi cara, kita boleh buat duplicate. Dekat duplicate ni maksudnya dia copy paste soalan yang kita dah buat. Dekat sebelah tong sampah ni ada macam kertas 2 keping tu. Cikgu klik dekat situ. Dia akan keluar benda yang sama. Jadi cikgu boleh edit dari sini. Ataupun cikgu boleh edit daripada soalan yang kosong lah. Saya nak ambil yang kosong punya. Jadi ni soalan kedua. Soalan kedua kita pergi kepada checkbox. Sebab kita ada 3 jenis quiz dekat sini. Jadi yang kedua ni kita ambil checkbox. Soalan kedua kita, antara berikut yang manakah, tak sesuai. Apakah 3 kaum terbesar di Malaysia? Apakah 3 kaum terbesar di Malaysia? Contohlah, yang pertama ni kita tulis Bugis. Yang kedua Melayu. Ketiga ni Cina. Yang keempat India. Yang kelima Jawa. Contohlah kita letak 5. Kalau kita nak letak lebih pun tak jadi masalah. Kita klik required. Maksudnya pelajar wajib jawab. Kemudian dekat answer key, kita nak bagi tahu dekat Google Form ni mana satu jawapan yang betul. Jadi kita klik je lah jawapan yang betul. Melayu, Cina, India. 3 kaum terbesar. Jadi sini contohlah dia ada 3 jawapan. Jadi kita letaklah 3. Kalau cikgu nak letak 1 pun terpulang. Ini berapa markah ni terpulang pada cikgu. Yang kedua ni feedback ni saya tak tunjuk lah. Step dia sama saja macam di atas. Kemudian kita klik done. Ada masalah ke cikgu setakat ni? Untuk checkbox atau yang sebelum-sebelumnya? Question, button answer key. Button answer key ada dekat bawah soalan. Ini ya. Penjuru kiri bawah. Answer key. Kita belajar sejarah hari ini. Answer key 3 point. Yang ini dah selesai. Step dia lebih kurang sama je. Yang bezakan adalah dia punya jenis soalan sahaja. Kalau kita nak add question lagi, kalau contohlah kalau cikgu nak guna jenis soalan yang sama, checkbox. Jadi cikgu nak duplicate pun boleh, terpulang. Jadi saya nak add question. Contohlah kita nak masukkan gambar dalam pilihan jawapan kita. Pilihan jawapan boleh, dekat soalan pun boleh, sebenarnya sama je. Step dia sama tapi saya nak tunjuk macam mana kita nak masukkan gambar dekat pilihan jawapan. Saya guna balik multiple choice macam soalan 1 tadi. Soalan 3. Saya masukkan dulu soalan. Antara berikut yang manakah merupakan bendera Malaysia? Ini kalau orang tak tahulah ni. Jadi kita klik required.
Okay, macam mana kita nak masukkan gambar? Okay, kita pergi kepada option 1. Option 1 ni pilihan jawapan pertama lah. Okay, cikgu masih ikut ke? Bagaimana pilihan soalan seperti 1, 2, 3? Okay, 1, 2, 3 ni sesuai kalau kita guna checkbox. Checkbox ni dia boleh pilih pelbagai jawapan. Okay, masih ikut. Alhamdulillah. Okay, jadi kita balik pada soalan 3 tadi. Okay, pada option 1 ni, cikgu perasan hujung sekali ni, sebelah kanan dia, ada satu macam frame gambar, add image. Okay, jadi cikgu boleh klik pada add image. Okay, dekat sini kita ada banyak pilihan dekat sini. Kita boleh upload daripada kita punya drive. Kita punya drive ni, kita kena ada gambar lah dalam kita punya laptop ataupun handphone. Okay, kamera kita ambil secara live. Okay, kita ambil live. Okay, terus masuk soalan. Ini memang hebat lah ni kalau terus buat macam ni. Okay, by URL bermakna cikgu ada link kepada gambar tu, cikgu copy dan paste dekat sini. Okay, untuk fotos ni pun gambar yang sedia ada lah dalam kita punya drive. Sebab kita guna online kan, jadi fotos ni dalam drive. Okay, Google Drive. Kita boleh cari daripada Google Drive kalau kita ada gambar. Keluar pula muka. Okay, tapi saya guna Google Image Search. Saya nak search online. Okay, jadi kita ambil Google Image Search. Tersasul pula. Okay, jadi kita ambil bendera Malaysia. Okay, jadi kita klik dekat situ, dia akan keluar bendera Malaysia. Jadi kita pilih, jangan pula salah pilih bendera. Okay, jadi kita insert. Okay, lepas kita klik pada gambar yang kita nak, dia akan keluar dekat bawah ni, insert. Okay, jadi dia nampak dia loading, kita tunggu. Okay, kemudian dia dah keluar gambar bendera Malaysia. Okay, dekat option 1 ni, kita tak boleh biarkan dia kosong. Kita mesti tulis sesuatu. Jadi contohnya sini A lah. Pilihan jawapan A. Jangan pula kita tulis bendera Malaysia dekat situ. Macam bagi jawapan dah dekat pelajar kita. Okey, jadi A, bendera Malaysia. Contoh yang kedua, saya nak masukkan bendera lain. Nak bagi diorang keliru sikit. Kita letak bendera Amerika. Dia bergaris-garis juga kan, berjalur-jalur juga. Okey, ada dua. Okey, ini bendera Amerika. Okey, jadi dia keluar dekat situ. B. Okey, memandangkan saya terkandas di Sabah, jadi untuk bendera ketiga ni saya letaklah bendera Sabah. Nampak macam sedih pula kan, tak boleh balik. Okey, bendera Sabah. Okey, siap. Contohlah saya mau 3 je dekat situ. Jadi C. Okey, siap. Okey, baru siap jawapan lah. Okey, apa-apa pun kita pergi dekat answer key. Okey, pilihlah jawapan yang betul. A, bendera Malaysia. 1 point. Okey, dan okey, itu kalau kita nak letak gambar lah. Sama juga step dia kalau kita nak letak gambar dekat soalan. Sama macam tadi. Okey, masih ikut cikgu Okey, Cikgu Syafiqah ada yang tanya tadi, saya baca kat ruangan chat. Setiap kali kita buat soalan, kita mesti kena klik done ke? Cikgu Syafiqah? Klik done tu, klik done tu kalau kita buat dia bila kita buat soalan dia tak ada butang done tu. Okey. Bila kita tekan answer ni, answer key ni maksudnya kita nak bagi tahu Google Form yang mana jawapan yang betul. Okey, jadi jawapan yang betul A. Lepas kita klik, kita dah setting semua, mesti ada done lah supaya benda tu terset. Jadi dia keluar dekat situ tick. Makna kalau kita nak rujuk pun, okey kita tahu kita dah klik yang betul lah. Ini jawapan yang betul. Dan Okay, ada yang soalan ke cikgu? lagi, berapa banyak soalan boleh kita buat lah guna Google Form ni? Berapa banyak soalan tu bergantung kepada cikgu lah. Cikgu nak buat banyak lah jadinya. Dia tak ada limit kalau tak salah saya. Sebab saya tak pernah pula buat lebih daripada 100. Selalu 50 je kan soalan. Okay. Ada soalan lagi ke? Okey, Ya? okay.
Okey. Kalau setakat soalan objektif 40, 50 tu boleh, tak ada masalah. Maksudnya daripada soalan objektif yang dekat kertas tu kita nak transfer dekat Google Form. Boleh, tak ada masalah. Okey. Ada soalan lagi ke? Okey. Okey, tersilap tekan boleh undo tak? Okey, undo dia tersilap tekan dekat mana tu cikgu? Tersilap tekan tu kita klik lah balik. Okey, contoh kita silap tekan dekat bahagian jawapan. Sepatutnya bendera Malaysia ni yang A ni, tapi kita salah tekan pula B. Okey, alamak. Jadi kita klik je semula. Okey, bila kita klik kali pertama tu maksudnya dia highlight jawapan yang betul. Okey, jadi kalau kita tersalah, kita klik sekali lagi, kemudian kita klik jawapan yang betul. Okey. Jadi cikgu. Okey. Katakan nak betulkan soalan satu macam mana? Soalan satu tu macam mana tu? Betulkan soalan satu ni kenapa? Cikgu boleh buat masukkan bendera tak cikgu? Bendera saya besar. Bendera cikgu kecil pula. Okey, yang itu kita tak boleh setting. Dia bergantung kepada. Dia tanya kalau nak betulkan soalan satu macam mana Cikgu Haliza tanya tu. Kalau salah soalan satu tu. Itulah saya nak tahu soalan satu. Okey, suara kuat sikit. Okey, betulkan soalan satu. Kita pergi je lah balik soalan satu. Okey, kalau kita klik, contoh kita klik soalan dua. Okey, dia tukar paparan tu jadi macam kita boleh edit. Jadi kita ubahlah mana yang salah tu. Sama juga dengan soalan satu. Soalan satu kita klik je dekat soalan satu, klik je dekat mana-mana ruangan ni. Dia akan bertukar paparan. Boleh cikgu, boleh. Kalau kita tersalah edit je, kita boleh patah balik soalan mana yang kita nak buat. Okey. Kalau nak buang soalan. Okey, untuk soalan bina soalan Google Form dari Word. Okey, sama je tu. Kita copy paste je dekat sini. Copy soalan masuk dekat sini, paste jawapan dekat bawah ni. Jadi macam mana jenis jawapan terpulang pada cikgu lah, cikgu pilih dekat sini. Okey, gambar kita tak boleh nak ubah. Dekat situ dia bergantung pada resolution lah. Kalau tak salah saya. Okey. Okey, kalau kita tersalah masuk gambar, kita tekan je pangkah dekat situ. Okey. Kalau boleh adjust, ada cikgu yang tahu macam mana nak adjust. Okey, nanti bahagian perkongsian kita boleh ni lah. Okey, kalau dah terdelete soalan boleh undo ke? Okey, terdelete soalan boleh undo ke? Kita back je lah dekat sini. Sorry. Okey, yang tu kita simpan dulu soalan. Okey, sekarang ni kita pergi pada soalan yang berkaitan ni dulu. Multiple choice dengan checkbox ni dulu. Okey ke? Ya, sebab tu pada awal-awal tadi kita ubah setting dekat sini. Okey, setting tu dekat gear sebelah sen ni. Okey, pergi dekat quizzes. Pastikan ini aktif. Make this a quiz ni aktif, barulah kita boleh set jawapan dia dengan markah ni sekali. Barulah yang ini keluar. Okey, type soalan maths. Yang itu formula tu saya masih belum explore sebab saya pun mengajar maths juga. Kalau setakat expression yang simple, setakat tambah tolak tu saya boleh lagi lah buat. Tapi untuk yang lebih advance tu saya belum lagi explore. Sebab biasanya kalau maths ni banyak soalan yang, sebab saya mengajar sekolah menengah, jadi jawapan tu ada jawapan yang panjang. Jadi saya guna cara lain lah untuk uji. Okey, saya terus dulu . Okey, sekarang ni kita dah cover multiple choice dan juga checkbox. Okey, kita pergi kepada yang seterusnya, drop down. Okey, drop down ni biasanya dia sesuai untuk soalan benar atau palsu. Bolehlah kita pakai. Ataupun orang pada cikgu lah, cikgu
explore sendiri macam mana. Okay, ini cuma cadangan je lah. Okay, untuk soalan nombor 4. Benar atau palsu? Okay, Tun Abdul Razak merupakan bapa pembangunan Malaysia. Okay, Tun Abdul Razak merupakan bapa pembangunan Malaysia. Okay, betul ke salah? Okay, jadi sini pilihannya benar atau palsu. Kalau kita nak tulis sini pun boleh juga. Okay, Tun Abdul Razak merupakan bapa pembangunan Malaysia. Benar atau palsu? Okay. Soalan dan jawapan ni cikgu sendirilah ubah. Terpulang pada cikgu. Okay, jadi kita klik pada required ni tadi. Okay, dan answer key. Okay, untuk answer key, benar atau palsu? Betul lah. Tun Abdul Razak merupakan bapa pembangunan Malaysia. Jadi sini kita buat 1. Okay. Kita dah selesai set dia punya jawapan yang betul. Klik dan okay, setakat ni cikgu boleh ikut ke? Cikgu Nur Syafiqah. Auto save. Cikgu Nur Syafiqah. Ya saya. Okay. Saya cuma nak balik kepada image tu. Saya rasa ada setengah guru dia tak faham image sebab ada 2 tempat yang kita insert image. Satu yang seperti Cikgu Nur Syafiqah bagi tahu, di pada option hujung sekali image. Itu bila masuk image memang tak ada masalah. Ada lagi satu butang yang mungkin cikgu gunakan untuk insert image yang di hujung tu. Sebab tu saya rasa ada cikgu yang gunakan butang image tu yang keluar image besar saya rasa. Is that correct? Betul tak? Itukah masalah saya yang rasa itu masalahnya sebab bila saya buat insert ikut option hujung tu, gambar tak ada masalah, dia memang set gambar besar macam itu je, kecil. Saya rasa ada cikgu yang add. Okey, dia kecil ini. Okey, terima kasih cikgu. Cikgu Sharon. Apa yang bercakap ni? Okey, terima kasih cikgu. Okey, cikgu Sharon. Okay, terima kasih. Okey. Yang kecil ni sebab dia duduk dekat pilihan jawapan. Okey. Dia beza kalau cikgu klik dekat tepi ni, add image dekat sini. Okey, contoh saya ambil saya ambil balik bendera Malaysia. Okey. Buat je step macam tadi. Okey. Okey, dia keluar macam ni ke? Okey, sebabnya dekat sini dekat sini add image ni kita lebih kepada nak tunjukkan gambar tu kepada pelajar. Okey, kita bukan masukkan gambar tu dalam soalan. Kita nak suruh pelajar tu tengok dulu gambar tu. Okey, lepas tu barulah kita tambah soalan baru. Apakah yang boleh anda ulas mengenai gambar itu? Contoh. Tapi kalau kita nak masukkan soalan, kita kena add question dulu. Berdasarkan gambar di atas, contohnya, berdasarkan gambar di atas, dari manakah asalnya bendera itu? Contoh. Okey. Itu kegunaan add image dekat sebelah kanan ni. Okey. Kalau kita nak add image pada ruangan jawapan, okay, kalau pada ruangan jawapan, cikgu tengok dekat add option ni, okay, dekat option hujung sekali, okay, dalam soalan tu lagi, bukan yang dekat tepi ni, okay, dekat hujung pilihan jawapan kita tu, sebelah remove, okay, dekat sini barulah gambar tu keluar dekat pilihan jawapan. Okay, yang ini memang dia tak boleh adjust. Tapi kalau yang ini dia adjustable. Yang ini kita boleh tukar nak kecil atau besar. Tapi yang ini dia tak termasuk dalam soalan lah. Okay, cikgu menjawab ke soalan tadi? Okay, ada 2 cara. Okay, satu di tepi ni. Okay, tapi kalau di tepi ni kita tak boleh masukkan soalan dan jawapan lah. Dia sekadar kita tunjuk gambar. Kalau kita nak soal, kita masuk add question. Kita tambah soalan yang baru. Sama juga macam
add video. Add video pun sama juga macam gambar ni lah. Kita cuma nak tunjuk je dulu pelajar tu video yang kita nak yang kita letak dekat situ, barulah kita letak soalan di bawah video atau gambar tu. Okay, cikgu masih boleh ikut. Ada yang termiss ke? Sekejap. Saya tak boleh nampak pula chat ni. Ada. Okay. Size font boleh besarkan tak? Okay, yang itu belum kita belum pergi lagi. Okay, jadi saya pangkal dulu yang ni ya. Okay, kalau cikgu cikgu nak buang soalan, cikgu pergi je dekat soalan tu. Dia ada tong sampah tu, kita masukkan je dalam tong sampah. Jadi tinggallah soalan-soalan yang kita nak. Okay, sekarang ni ini soalan yang quiz yang raw lah. Maksudnya kita belum make up dia lagi. Okay, jadi macam mana kita nak make up? Kita pergi pada palette ni. Okay, dia ada tema dekat sini, customize theme. Okay, jadi cikgu, okay, dia akan keluar theme option. Okay. Okay, daripada theme option, header ni bermakna dekat atas quiz kenegaraan ni kita nak letak gambar. Okay, jadi kita klik choose an image. Okay, dekat sini ada 3 pilihan. Dia ada theme yang tersedia, tema yang tersedia. Kita boleh upload. Maksudnya kita ada gambar sendiri, kita nak upload. Ataupun fotos lah. Fotos ni kita cari. Okay, jadi saya ambil je theme ni. Okay, contohlah saya nak ambil yang ini. Maksudnya bila kita pilih gambar ni, kita pilih sekali dengan dia punya tema untuk gambar tu. Jadi daripada theme color, daripada banyak-banyak ni, dia berubah. Dia berubah jadi 6 pilihan warna. Jadi theme color ni warna yang ada dekat soalan ni. Okay, jadi kalau kita nak pilih gelap, dia akan bertukar color gelap dekat situ. Jadi cikgu make up lah sendiri ikut cita rasa cikgu. Okay, background color ni yang dekat belakang ni. Okay, dekat belakang ni contoh saya nak tak putih ke, nak lain sikit, gelap sikit. Jadi dia nampak timbul sikit soalan tu kan, contoh. Okay, dekat sini ada font style, dia ada basic, creative, dia bersimpul-simpul sikit lah tulisan dia. Formal dan juga playful. Tapi pada tajuk dan juga soalan sahaja, jawapan dia tak berubah. Okay, menjawab soalan cikgu tadi, font kita tak boleh set. Yang boleh set dia punya style sahaja. Okay. Okay, saya ambil basic je lah. Okay, dah siap theme, kita pangkah. Okay, sekarang ni kita dah siap soalan. Jadi, apalah guna ada soalan kalau kita tak ada jawapan kan? Okay, contoh kalau kita nak uji kita punya quiz. Okay, kita tengok sebelah palette tu ada bahagian mata. Okay, kalau kita highlight kat situ dia keluar preview. Preview kita klik dekat mata ni, dia akan keluar satu tab. Okay, ini paparan penjawabnya, orang yang kita bagi form tu, orang yang nak lah. Okay, jadi nama anda, okay, nama anda ni pun, short answer ni pun, kalau cikgu lebih advance, cikgu boleh set lah, macam-macam kita boleh set untuk nama ni. Okay, jadi this is a required question. Tengok, saya dah klik tempat lain, ada keluar this is a required question. Maksudnya benda ni mesti dijawab. Jadi contohlah saya letak Nur Syafiqah. Ini kita uji, kita punya quiz. Okay, kelas 1 Zamrud. Okay, yang ini tadi kita set dia punya feedback kan. Cuma soalan nombor 1 je yang saya buat feedback. Contohlah saya cuba jawab soalan yang salah. Kita ambil Tun Abdullah Badawi. Okay, yang ini dia jawab je betul. Melayu, Cina, India. Okay, macam ni. Bila kita masukkan gambar tadi, dia akan keluar macam ni lah. Jadi kita klik pada gambar tu. A contohnya. Okay, yang ini benar. Okay, ini cikgu uji sendiri. Okay, submit. Okay, kat sini dia ada view score. Okay, view score maksudnya lepas kita jawab, kita boleh tengoklah jawapan kita tu. Okay, dekat sini total point 5/6. Ada satu salah ini ha. Okay, ini dekat sinilah tempat keluarnya feedback tu, harap maaf. Jadi dekat sini dia bagi tahu correct answer Tunku Abdul Rahman.
Dia bagi tahu jawapan siap-siap. Okey, jadi kita boleh tengoklah quiz kita tu yang mana betul, yang mana salah. Okey, contohlah kalau cikgu tak nak tunjuk jawapan yang betul ni. Okey, kita balik kepada kita punya quiz tadi. Okey, ni saya pangkah dulu. Okey, kita setting kita punya quiz. Okey, sekarang ni baru kita masuk pada bahagian setting. Tadi kita cuma setting make this a quiz kan? Okey, sekarang ni kita pergi tengok tempat lain. Okey, contohlah cikgu nak pelajar tu, cikgu nak kutip dia punya email. Okey, jadi cikgu kliklah pada collect email address. Maksudnya dia mesti login baru dia boleh jawab soalan. Okey, untuk respon receipt ni, yang ini adakah pelajar tu boleh terima dia punya jawapan atau tak. Jadi kalau cikgu nak bagi dia terima, cikgu klik. Keluar lagi satu. Kalau responden tu nak, baru dia dapat, ataupun always. Always ni maksudnya setiap kali dia submit, dia akan dapat dia punya borang yang dia jawab tu. Apa yang dia jawab, dia akan terpapar dekat situ. Okay, kalau sini saya tak nak lah. Ini tu pulang pada cikgu lah. Okay, require sign in. Dekat sini, kalau sini dia restrict kepada e-didik. Okay, kalau saya tak nak bagi, contohlah saya tak nak bagi orang selain daripada e-didik yang jawab. Jadi saya kliklah dekat sini. Tapi kalau saya nak orang lain jawab, form ni lebih kepada open. Jadi kita untick situ. Okay. Limit to one response ni, maksudnya kalau kita nak dia boleh jawab banyak kali, tak ada masalah. Tapi kalau kita nak dia jawab sekali je, jadi kita klik pada limit to one response. Tapi secara automatic, dia perlu sign in lah. Okay. Okay, respondent can edit after submit. Okay, yang ini saya tick dulu. Saya nak tunjuk dekat cikgu dekat mana yang kita boleh edit tu. Okay, kemudian pada bahagian presentation tu, show progress bar ni, biasanya kita akan tick bila kita ada banyak section. Macam kita ni, kita cuma ada satu section je. Kalau kata macam kertas exam tu, kita cuma ada sekeping je soalan. Macam tu. Kalau kita ada banyak keping, biasanya kita tunjuklah progress bar ni. Tapi kalau tak nak tunjuk pun boleh. Okay. Shuffle question order. Okay, yang ini kalau cikgu nak tick, pastikan soalan cikgu tu tak ada nombor. Bila soalan cikgu tak ada nombor, barulah dia punya susunan tu kita boleh shuffle, kita boleh ubah. Kalau tak, bila kita letak nombor, letak tick pula shuffle question order ni, pelik pula pelajar nanti. Soalan satu tiba-tiba terus pergi soalan. Last sekali baru dia suruh masuk nama. Pelik pula. Okay. Show link to submit after response. Okay, tak apalah. Okay, confirmation message ni maksudnya lepas dia klik submit, apa yang cikgu nak terpapar dekat situ. Okay, contohnya, terima kasih kerana menjawab soalan. Okay. Kita biarkan. Okay, dah siap bahagian presentation. Kita pergi pada quizzes. Okay, quizzes tadi kita usik dekat sini je kan? Okay, itu untuk pastikan form ni dalam berbentuk quiz lah. Okay, yang ini release mark. Okay, ini perbezaan dia. Kalau kita pakai 3 tadi tu, checkbox, multiple choice dan juga drop down, kita boleh immediate dapat markah. Pelajar tu boleh dapat markah terus. Okay, later after manual review ni, ini dia dah tak di tajuk kita lah, sebab tajuk kita penilaian secara automatik. Jadi kita biarkan dia sebagai immediate after each submission. Okay. Dekat sini tadi yang kita boleh ubah. Dekat respondent can see correct answer. Kita tak nak pelajar tu tengok jawapan yang betul. Jadi kita tutup dekat situ. Point values ni maksudnya dia punya markah lah. Okay, miss question ni cikgu nak tick pun boleh, tak tick pun tak apa, sebab dekat setiap soalan yang kita bagi tu kita dah letak required. Jadi tak mungkin ada soalan yang diorang tertinggal. Tapi kalau cikgu nak biarkan tick, tak ada masalah, boleh je. Okay. Kemudian kita dah setting tiga-tiga tadi, general, presentation, quizzes. Kita klik save. Okay. Jadi sini dia save. Okay, all changes save in drive. Maksudnya apa yang kita dah ubah tadi dah tersimpan lah. Okay, setakat tu okay ke?
Bagaimana nak berikan permission cikgu lain guna Google Form kita tapi tak ganggu responses kita. Okey, yang tu sekejap lagi ya. Okey, macam nak set bahagian nama. Okey, yang tu kena cari sesi lain lah. Kalau tak lagi panjang kita punya kelas ni. Okey, paparan jadi kecil sebab ada seni kata. Yang mana tu cikgu? Isa. Kat header boleh tampal nama atau logo tak? Okey, logo dia mesti dalam berbentuk image lah. Kalau bentuk image pun dia setting yang tertentu lah sebab saya pun tak ada buat benda ni. Okey, sekejap question. Okey, kita pergi pada theme tadi kan. Okey, image uploaded ni. Okey, kalau cikgu nak masuk gambar cikgu sendiri, cikgu pergi pada upload. Okey, upload tu. Okey, cikgu browse lah. Cikgu cari dekat mana gambar cikgu tu tersimpan. Okey. Okey, jadi kita dah ubah setting tadi kan. Okey, kita cuba preview sekali lagi. Okey, kita preview sekali lagi. Okey. Sini nama kita ubah sikit 1/5. Bapa Kemerdekaan Tunku Abdul Rahman. Contohlah sini saya salah buat Bugis, Melayu, Cina. Okey, sini bendera Malaysia. Ini benar. Okey, submit. Okey. Dia ada submit another response tu kan. Maksudnya link tu kalau kita klik submit another response, dia akan keluar lagi lah. Maksudnya kita boleh jawab lagi. Kita klik pula. Jadi kita jawab lagi sekali. Okey. Macam ni. Okey, jadi kita pergi pada view score. Okey, tadi kita tak nak pelajar ni tengok kan mana jawapan yang betul. Jadi tengok sini. Kita cari jawapan yang salah. Okey, dekat sini tak ada kan keluar correct answer? Sebab tadi kita dah untick. Maksudnya pelajar boleh tengok soalan yang betul. Okey, jadi dekat sini dia salah je. Dia tak tahu jawapan mana yang lagi satu tu. Okey. Okey, soalan apa tadi? Itu tadi. Cikgu, saya tengok kalau ada persoalan. Ya, kalau kita tak nak ganggu. Okey. Okey, kalau cikgu tak perasan dekat sebelah send ni dia ada 3 titik dekat sini. Okey, cikgu klik dekat situ. Okey, make a copy ni maksudnya seolah-olah macam kita photostat kertas. Okey, kita dah ada selas, kita photostat bagi dekat orang lain. Itu make a copy. Dia tak akan kacau kita punya response, dia tak akan kacau kita punya soalan. Tapi contohlah kalau cikgu rasa macam stuck sangat dah, cikgu nak minta orang edit. Cikgu boleh collaborator. Collaborator ni maksudnya dia boleh sama-sama edit dengan cikgu. Okey, contohlah siapa saya nak minta. Contohlah saya nak letak orang ni. Okey, jadi dekat sini dia sebagai editor sama macam kita, cuma kita ni owner kepada form ni. Okey. Okay, kemudian kita send. Okey, sebab saya guna email e-didik, yang ini email personal. Dia minta permission lah. Jadi share anyway. Kita share je lah. Okey, itu kalau kita nak collaborator. Maksudnya dia pun boleh sama-sama edit kita punya form ni. Ya, kalau cikgu murid jawab banyak kali, point tu akan direkod banyak kali lah. Tapi kalau kita tak nak dia jawab banyak kali, tapi kita nak dia jawab sampai dapat markah penuh. Jadi dia boleh edit after submit. Maksudnya lepas dia hantar tu, alamak macam ada yang salah lah. Okay,
dia akan boleh edit lah selepas hantar tu. Kemudian sini limit to one response. Maksudnya dia cuma boleh jawab sekali, boleh edit selepas hantar. Okay. Yang ni saya tak pernah buat cikgu. Kalau untuk size header ni, biasanya saya pakai yang dah sedia ada. Ini kena tanya yang otai-otai lah ni. Okay. Dekat soalan boleh tak kita gariskan perkataan? Tak boleh cikgu. Tapi satu option kita guna huruf besar lah. Contohnya dekat sini, yang ini sebab saya letak semua huruf besar kan. Jadi tak nampak lah bezanya. Kita letak macam soalan biasa. Tulisan kecil. Tapi kita nak highlightkan sesuatu tu, kita letak huruf besar. Okay. Lihat dalam preview, susunan soalan tidak ikut turutan. Okay, susunan soalan tidak ikut turutan tu sebab di bahagian setting cikgu. Cikgu Tan. Okay. Dekat setting ni, saya cari ya. Okay, dekat bahagian presentation, cikgu tengok balik. Cikgu tick ke shuffle question order? Kalau cikgu tick shuffle question order, bermakna apa yang cikgu dah buat dekat form tu, dia akan berubah secara random. Jadi cikgu untick dulu shuffle question order, dia akan keluar sebiji bone lah macam mana kita buat ni. Gitu. Okay. Add editor. Okay, add editor ni kita pergi kepada dekat form kita, sebelah butang send ada 3 titik ni. Dia ada more, situ dia tulis. Okay, kita klik add collaborator. Okay. Okay, ada nak tanya lagi ke? Okay, make a copy tu maksud kita photostate. Macam kita photostate lah. Bila kita bagi satu salinan yang lain, dia tak akan ganggu kita punya form asal. Cuma kalau kita share atau add collaborator, benda tu akan kacau lah kita punya form asal. Okay, ada option shuffle, option order? Ada. Okay, contohlah jawapan ni kita nak static macam ni je, nanti pelajar tiru. Okay, cikgu klik dekat soalan cikgu tu, dekat 3 titik dekat soalan, sini sebelah required ni kan. Okay, cikgu klik shuffle option order. Okay. Okay, bila shuffle option order ni ada tick di sebelah, maksudnya jawapan tu dia akan berubah secara random lah. Okay, cuma kalau cikgu dah letak A, B, C dekat sini, tak sesuai lah kita buat shuffle option order. Jadi soalan ni tak sesuai lah. Kita biarkan macam tu. Okay, contoh benar palsu. Okay, contoh macam ni. Soalan kedua. Yang ini dia tak ada A, B, C, dia tak ada 1, 2, 3. Jadi kita klik dekat situ, 3 titik tu, shuffle option order. Kita klik. Kita tickkan dia. Jadi dia akan berubah susunan tu. Kalau cikgu nak buat semua pun boleh terpulang. Tapi ikut pada kesesuaian lah. Kalau macam A, B, C ni pun cikgu shuffle juga. Jadi pelik lah nanti cikgu punya quiz tu. Okay, yang ni kira macam basic je lah. Okay, benda yang paling basic macam mana kita nak buat quiz yang dah siap ada markah. Itu sahaja untuk hari ni. Okay, tambahan sikit tadi, kalaulah kita nak buat soalan dekat Google Form. Okay, untuk soalan dekat Google Form, kita buka kita punya kelas. Okay, contoh saya punya kelas ni, kita pergi kepada classwork. Okay, dekat classwork ni ada create. Okay, create. Kalau cikgu nak start from scratch, maksud kita mula dari awal macam ni, cikgu klik pada quiz assignment. Okay, bila cikgu klik pada quiz assignment, dia akan auto create blank quiz. Jadi cikgu klik dekat blank quiz ni. Okay, dia akan keluar satu form untuk cikgu buatlah soalan tu. Okay, tapi kalaulah cikgu dah buat kan soalan quiz kenegaraan ni kan contohnya. Okay, cikgu klik pada create assignment. Okay, klik pada create assignment.
Okay, dekat sini okay, sorry. Okay, dekat sini cikgu add. Okay, sebabkan kita dah buat dekat kita punya drive, jadi kita pilih Google Drive lah. Okay, Google Drive. Biasanya apa benda yang kita baru buat, dia akan keluar atas sekali. Jadi sini kuis kenegaraan. Okay, dia keluar pada atas sekali. Jadi cikgu tekan add. Okay, bila cikgu tekan add, disebabkan form ni, dia dalam setting quiz, secara automatik dia akan keluar grade importing dekat sini. Pastikan grade importing ni ada. Sebab kalau tak ada, cikgu tak boleh import markah secara automatik. Cikgu kena buka pada form responses ni untuk cikgu tengok markah setiap pelajar tu. Jadi pastikan grade importing ni aktif dulu. Okay, itu sikit lah kalau kita nak gunakan Google Form dalam classroom. Okay, kemudian saya tak sentuh lagi bahagian responses. Okay, untuk responses dekat sini summary ni dia akan bagi tahu berapa dia punya average pelajar jawab. Okay, frequently miss ni maksudnya yang salah ni lah. Okay, jadi sini dia tengok okay, pelajar ni berapa persen dia dapat, pelajar ni berapa persen. Okay, dekat sini dia ada pie chart berapa orang daripada satu Zamrud terima, berapa orang dari 1 dan 5 yang dah jawab lah. Okay, dia akan tunjuk secara keseluruhan. Okay, maksudnya kita akan pergi by question, by soalan lah. Itu responses. Jadi kita akan tengok satu persatu. Okay, ini secara individu. Nur Syafiqah ni ini dia jawab. Okay, ada satu lagi cara cikgu nak tengok responses tu menggunakan spreadsheet. Okay, dekat sebelah butang ni, cikgu nampak ada warna hijau ni kan? Okay, kita create spreadsheet. Okay, bila kita create spreadsheet, dia keluar macam ni. Cikgu tekan je lah create. Okay, bila cikgu create, bagi dia buat kerja sikit. Okay, dari sini cikgu boleh nampak setiap pelajar tu. Dia lagi jelas lah berbanding summary dekat sini, responses ni. Okay, dekat sheet ni tengok bila dia jawab, pukul berapa dia jawab, berapa skor dia. Jadi apa yang dia jawab akan terpapar lah dekat sini. Okay, ada persoalan lagi ke? Kira untuk sesi tanya habis kan? Kita pergi pada Q&A ni. Sebab hari ni tajuk pun membina kuis dengan penilaian automatik. Itulah automatiknya bila dah jawab, automatik dah markah. Okey. Okey, satu. Saya terlupa ya. Macam mana nak bagi form ni. Okey, terima kasih Cikgu Hayati. Saya pun terlupa tadi. Okey, kita dah siap soalan, kita nak bagi dekat orang untuk orang jawab. Okey, jadi kita klik dekat send. Okey, kalau cikgu nak dekat email, sinilah dia ada sini, send via. Okey, sini email. Jadi cikgu type lah satu persatu email penerima yang cikgu nak bagi tu lah. Okay. Ini leceh lah kan, kalau sekat seorang boleh. Okay. Nak mudah kita pakai link. Okay. Link ni panjang. Jadi dia ada pilihan dekat sini, shorten URL. Jadi dia akan pendekkan link untuk kita. Okay. Bila link tu dah pendek, dia nampak cantik sikit lah. Okay. Kemudian kita klik copy. Okay. Bila kita dah klik copy, kita hantarlah dekat siapa-siapa yang kita nak bagilah. Okay, contoh saya dah copy dekat sini kan. Okay, saya nak test betul ke borang yang saya bagi tu. Jadi saya paste dekat situ. Enter. Okay, dia akan keluar paparan untuk dijawab. Dia beza ya. Dia beza paparan untuk dijawab juga paparan untuk edit. Jadi sini paparan untuk dijawab. Jadi kita hantar yang betul lah. Okay, cikgu boleh teruskan. Hantar. Okay.
atau nak isi borang. Okay, yang cikgu saya dah tunjuk macam mana, tak nak tunjuk mana betul mana salah. Atau cikgu nak saya ulang sekali lagi? Cikgu Syafika ada tanya tu macam mana nak tengok balik Excel tu. Saya? Excel. Excel, okay. Excel. Okay, dekat quiz kita tu bahagian responses. Okay, yang ini klik ni. Okay, dekat responses kita nampak ada ikon hijau ni. Okay, kita klik dekat situ. Okay, sebab tadi saya dah create. Okay, saya dah create, jadi dia akan keluar teruslah yang kita dah create tu. Tapi kalau belum create, cikgu klik je create sheet tu. Jadi kalau kita tak pasti dekat mana pun, kalau kita dah memang buka form kan, kita klik je kat sini, view responses in sheet. Jadi kita boleh tengok situ. Ada kemungkinan tak Google Form yang dibuat sendiri ni diambil dan diedit menjadi hasil kerja baru? Itu atas cikgu lah, cikgu share yang mana? Cikgu share yang boleh edit ataupun cikgu cuma share yang ini? Kalau orang tu rajin nak copy paste quiz ni, tahniahlah dekat dia. Kalau saya tak rajin nak share, nak copy paste borang yang macam ni. Melainkan kalau cikgu share file yang asal, maksudnya yang boleh diedit ni. Kalau nak masukkan dalam Google Classroom, perlu tak untuk buat shorten URL? Terpulang kepada cikgu. Kalau cikgu nak hantar melalui link, dekat sini, okay, dekat bahagian add ni, dia ada 4 pilihan. Okay, sebab cikgu dah buat dalam drive cikgu, jadi cikgu terus ambil Google Drive, tak perlulah shorten link tu. Tapi kalau cikgu nak masukkan juga link, yang panjang tu pun dia terima, yang pendek tu pun dia terima, tak ada masalah. Kita add sahaja link. Tapi link ni saya tak sarankanlah sebab saya pernah ada pengalaman macam ni, dia tak keluar import ni. Jadi untuk lebih selamat, sebab saya kata tadi dia mesti ada satu ikon yang aktif dekat situ. Sekejap saya tunjuk ya. Okay, ini kalau saya add melalui Google Drive. Barulah grade importing tu aktif. Saya nak tanya bahagian mana apabila mereka jawab soalan, pertukan turn in or pelajar submit. Biasanya kalau grade importing, kalau yang ini dia dah aktif, pelajar jawab, dia akan keluar terus turn in lah. Kalau saya nak guna, macam mana form yang dah dikongsi online zaman PKP ni? Okay, itu bergantung kepada apa jenis form yang cikgu tu share lah. Kalau cikgu tu share form yang boleh diedit, maksudnya cikgu boleh edit lah form tu. Maksudnya cikgu make a copy untuk cikgu, kemudian cikgu boleh terima respons cikgu sendiri. Tapi kalau dia bagi form yang macam ni, biasanya kita akan minta pelajar tu bagi tahu berapa markah dia dapat. Itu je lah. Okay, contoh macam ni kan. Contohlah ini borang orang lain. Okay, ini kelas, saya jawab macam ni. Contoh lepas submit ni, okay, kita suruh pelajar tu tekan dekat view score 2/6. Jadi minta pelajar tu bagi tahu berapa markah dia dapat 2/6. Itu je lah. Itu kalau kita guna form orang lain. Contoh kalau kita nak select soalan di bahagian atas, contoh nama kelas tertinggal, boleh ke kita tambah tanpa ubah susunan? Okey cikgu, kalau kita nak ubah susunan, contohlah kita dah buat quiz tu kan,
Alamak, terlupa pula letak kelas. Okey, tak ada masalah cikgu. Dekat soalan ni, cikgu perasan tak? Kalau kita tak klik ya, kita bawa je cursor kita, pergi soalan, dia akan keluar ada 6 titik dekat situ. Kalau kita pergi dekat 6 titik ni, kita punya cursor berubah jadi 4 arrow. Okey. Ini kalau kita klik, kita drag je ke mana-mana yang cikgu nak. Contoh kita nak ubah susunan dia. Contohlah kita dah siap soalan, terlupa pula letak nama. Okey, jadi kita add je question. Drag je lah sampai atas sekali. Macam tu. Google Form boleh dibuat secara offline, tak boleh cikgu. Ini online sahaja. Kalau kita buat offline, dia tak akan stick. Jadi mau murid mesti semua penuh. Ini saya tunjuk dia akan jadi panjang lagi lah kelas kita ni. Dia kena ada sesi lain untuk penuh. Ada soalan tu lah. Kalau kita nak suruh dia tulis nama penuh, kita akan pakai respon variation dia huruf A. Tapi untuk nama penuh ni lebih bagus kita guna drop down lah. Drop down ni maksudnya, drop down ni yang ini. Bila belajar form tu, dia tinggal pilih je nama dia. Sebab bila anak-anak sekarang ni kan, nama dia panjang, kadang-kadang dia orang ni tersalah type nama. Jadi nama tu jadi salah. Jadi bagus kita guna drop down lah. Tapi itu kalau bila kita set, dia ada banyak cara lain untuk bahagian nama sahaja. Boleh cikgu, kelas kita boleh siap-siap macam yang saya buat ni. Kalau saya buat ni tadi, kelas tadi, saya pakai multiple choice. Okey, boleh juga kalau saya nak pakai drop down. Tak ada masalah. Jadi nanti cara soalan tu lain lah. Cuma cikgu jangan buat checkbox lah. Sebab mungkin pelajar tu terpilih lebih daripada satu. Haru pula jadinya. Mana pula nak cari kelas pelajar ni. Okey. Macam mana nak tahu form tu boleh edit atau tidak? Kalau form tu boleh edit, dia akan keluar macam ni. Kalau form tu tak boleh edit, dia akan keluar yang kita boleh jawab je lah. Okay, kalau boleh edit maksudnya dia akan keluar. Bila kita klik dekat soalan tu, dia akan keluar pilihan short answer apa semua ni. Maksudnya dia boleh edit lah. Okay, lambat pula loading chat tu. Sekejap ya, loading chat. Pada setting nak tengok macam mana? Maksudnya kita nak pergi bahagian setting ke? Kalau nak pergi bahagian setting, cikgu tengok je dekat sebelah send ni ada gear. Gear tu adalah simbol pada setting. Dia akan keluarlah setting-setting ni. Okay, untuk peringkat awal bolehlah cikgu cuba-cuba tick untick mana yang perlu. Jadi cikgu boleh nampak beza. Bila cikgu tick ni, apa jadi? Macam tu. Tak kira jawapan pendek, pelbagai pilihan, semua tunjuk jawapan salah walaupun jawapan pelajar betul. Mungkin cikgu salah setting dekat bahagian jawapan yang betul ni. Okay, contoh sini kan. Jawapan yang betul dia Tunku Abdul Rahman. Tapi cikgu tersalah tick dekat Tun Abdullah Badawi. Jadi kalau dia jawab yang betul pun akan jadi salah lah juga. Jadi caranya cikgu untick balik jawapan yang salah tu, klik pada jawapan yang betul. Okay, kenapa bila kita share ada icon pensil? Okay, share ada icon pensil tu paparan untuk kita je cikgu. Sebab kita owner kepada form tu. Kalau orang lain dia tak nampak pensel tu. Cikgu Ros yang bertanya.
Ya, ya macam Cikgu Zoria cakap, editor sahaja ada pensel. Kalau kita bagi dekat orang lain, dia tak akan nampak pensel tu. Okay, saya tukar setting. Ni kan pensel ni kan. Okay, sebabkan editor sahaja. Kita owner form tu sahaja yang keluar pensel ni. Okay, ada persoalan lagi ke? GC guna e-didik murid Gmail, boleh ke nak join kelas kita? GC MOE murid Gmail tak boleh. Ya, dia mesti domain yang sama. Kalau e-didik, saya rasa selain daripada e-didik boleh join. Tapi kalau MOE, dia memang restrict kepada MOE-DL je. Cikgu boleh try and error. Macam-macam kita boleh ubah sebenarnya. Tak semestinya macam yang saya tunjuk ni je. Yang saya tunjuk ni hanya sekadar basic sahaja. Macam mana cikgu nak make up ke, cikgu nak tambah bunga-bunga ke, itu atas kreativiti cikgu dan macam mana cikgu explore lah. Dia kena explore dulu. Okay, macam nak buat rumah juga lah, dia mesti ada tapak dulu. Okay, so inilah tapaknya. Kemudian macam mana kita nak letak pintu dekat mana, tingkap dekat mana, yang itu cikgu kena explore sendiri. Ya, mesti try and error. Copy cara builder, macam mana tu Cikgu Zahari? Saya tak faham. Ya cikgu, saya dah pernah cubalah. Boleh share selain daripada email e-didik. Cuma kalau kita share, kalau kita buat kelas guna email e-didik ataupun email MOE, okay, email MOE memang confirm lah mesti email MOE. Tapi bila kita guna email e-didik untuk buat kelas dengan pelajar, masalah dia akan berada di sini. Cikgu perasankan dekat bawah ni, classroom can import grade for assignment, grade importing automatically limit each form to 1%. Maksudnya bila kita dah masukkan dalam Google Form, automatic setting di sini dia akan jadi limit to 1 response. Yang ini memang automatic Google Form akan ubah. Okay, kemudian ada lagi tu, restrict responses to users in your domain. Bermakna kalau pelajar masuk selain daripada email e-didik, contohnya kita pakai e-didik kan, selain daripada e-didik, markah tu kita tak boleh import secara automatik. Dia akan jadi cara manual jugalah. Maksudnya pelajar kena beritahu berapa markah dia dapat, ataupun kita pergi kepada response ni, kita kena tengok balik berapa skor dia, skor yang dia dapat lah. Jadi untuk memudahkan, guna email biasa lah kalau pelajar guna email biasa. Tapi pada saya, kalau bukanlah kita nak menunjukkan, tapi kita kena tunjuk supaya orang tahu kita buat kerja kan. Saya lagi suka guna email MOE supaya admin sekolah boleh tahu akaun kita tu aktif. Dan kita ada buat kelas dengan pelajar. Dan Google Classroom tu aktif. Itu cadangan saya lah, terpulang pada cikgu. Tak ada masalah. Copy link dan buka dekat incognito. Bila dah buka tak nampak ikon pensel tu. Yes, betul. Ulang copy link. Takut tak ada grade import. Lepas cikgu klik dekat mana nampak ada grading pula. Macam mana cikgu ulang? Copy link untuk kita hantar form ni dekat orang. Okay, kita klik dekat send. Okay, kita nak hantar melalui link. Jadi kita pergi dekat ikon apa ni? Link ni. Macam rantai ke. Okay, jadi dekat sini ada dia punya link. Cikgu boleh terus copy. Okay, cikgu klik je copy, ataupun cikgu nak shorten URL, cikgu klik lah shorten URL. Dia akan pendek sikit. Jadi cikgu klik copy. Kemudian cikgu hantarlah dekat orang lain. Copy Word, Excel dan PowerPoint ke Google Form. Apa ni cikgu Zahari? Dia tak tunjuk salah juga. Yang ini saya tak sure macam mana.
Maksudnya lepas submit tu jawapan tu tetap salah. Cikgu Tan tu, itulah. Kenapa dia salah juga? Macam mana ya? Dekat sini betul dah ke? Cikgu Tan? Sekejap ya. Ini dah betul. Ini mungkin kena tanya utai-utai lah ni sebab saya pun tak pernah alami masalah tu. Maksudnya dekat sini dah tick betul tapi masih lagi salah. Macam tu ke Cikgu Tan? Jadi mungkin kena try. Yang ni saya kurang pasti. Sebab saya pun tak pernah alami masalah ni. Cikgu Mat mungkin boleh bantu ke? Cikgu Tan ni dia dah Cikgu Syafika, setting jawapan yang betul Cikgu tapi Syafika masih lagi salah. Yes. Surah Cikgu dia Syafika nak bantu dulu. Ada bagi poin untuk soalan tu. Semua soalan ada poin. Setting itu, semak cikgu punya setting. Ada masalah setting. Cikgu Syafika boleh ulang balik kot macam mana cikgu lain boleh edit kita punya soalan tu yang dekat titik 3 tu. Untuk edit soalan share dengan kawan, tapi kawan boleh edit kita punya soalan ni. Form yang sama lah kan? Form yang sama. Okey, kalau untuk form yang sama, maksudnya kita nak bagi dia edit form yang sama ni. Okey. Yang mana kita guna ni, saya pakai istilah kertas lah. Okey, kertas yang kita guna ni kita nak bagi orang lain juga edit. Okey. Jadi kita klik pada 3 titik sebelah send ni. Okey, dia akan keluar pilihan yang ini. Okey. Pilih add collaborator. Add collaborator ni maksudnya orang boleh berkolaborasi dengan kita. Okey, macam tadi saya dah add saya punya email personal. Okey, contoh sini kita masukkan je lah email siapa yang kita nak sebagai edit. Sebagai editor tu. Okey, dan sebila kita masukkan dia sebagai collaborator, maksudnya dia secara automatik akan jadi editor. Okey, contohlah kita dah tak nak pakai dah form ni. Kita klik dekat dia make owner. Make owner ni maksudnya kita dah tak boleh share, tak boleh ubah lah setting-setting tu. Sebab owner je yang boleh tukar. Tapi kalau sekadar editor, dia boleh edit je lah. Dia boleh copy. Okay, kemudian klik done. Klik done. Okay. Sistem tak sempat lagi save. Boleh tak cara Google Form orang lain tukar untuk kita guna? Boleh jika owner share versi edit dia. Cumanya bila kita nak pakai yang orang lain punya ni, bagusnya kita bagilah kredit kepada owner tu. Contoh biasa dia dah tulis nama kat situ kan, kredit kepada cikgu sekian-sekian. Sebab kita ambil dia punya form. Hello Cikgu Syafika. Ya saya. Nak tanya, tadi saya ada perasan ke awal-awal masa presentation cikgu kan, ada pasal response validation tau. Itu functionnya apa Dan kat mana kita boleh cari response validation? Okay, response validation maksudnya kita nak dia jawab, dia bagi jawapan yang tertentu. Okay, contohnya saya bagi dekat nama ni. Okay, dekat 3 titik sebelah required ni. Okay, kita klik situ dia akan keluar description, response validation. Okay, description ni maksudnya ulasan kepada soalan kita lah. Kalau response validation, okay, maksudnya
jawapan dia tu mesti dalam bentuk number, teks, panjang. Number ni maksudnya jawapan dia mesti dalam nombor. Nombor besar daripada apa. Dia banyak setting lah. Dan benda ni tak bolehlah kita bincang dalam ni sebab masa memang tak cukup. Biasanya kalau nama anda ni kita pakai regular expression. Contents ni maksudnya mesti ada dalam jawapan dia tu. Pattern ni siapa yang pernah ikut kursus e-didik sebelum ni yang terlibat dengan Google Classroom ke apa, dia ada cheat sheet. Jadi dalam cheat sheet tu dia dah ada siap-siap formula untuk kita letak dekat bahagian pattern tu. Jadi yang ini saya tak boleh bincang dekat sini lah. Kalau tak nanti lepas tengah hari nanti barulah kita boleh habis. Tapi yang ini response validation ni kita boleh guna juga untuk nama ni. Cuma bukan untuk sesi ni lah. Cikgu. Sekejap ya, saya punya chat tengah loading. Mungkin ada persoalan lain. Loading pula. Lembut ke? Tapi kalau dengar pelajar, ramai pelajar yang takut dengan saya pun tak tahu kenapa. Ada persoalan lagi ke? Boleh tak share link Google Form yang cikgu buat tu? Boleh, tak ada masalah. Sekejap. Sekejap. Saya pergi kat drive lah, senang. Kuis kenegaraan. Share. Ni salah satu cara lah kalau kita nak share kita punya form dekat orang lain yang boleh diedit. Kita klik dekat file tu, right click, dia akan keluar share. Bagi loading sekejap. Dekat sama je dengan tu tadi kan. Dia ada get link dekat sini. Kita klik kat situ. Restricted, only people edit can open with this link. Jadi saya ubah anyone with the link lah. Yang ni setting ni kita ubah sendiri ya. Saya copy link dan itu link form yang saya buat tadi ya. Cikgu, kalau tak ada soalan, saya nak bagi ni lah borang maklum balas untuk cikgu jawab. Jadi mohon jasa baik cikgu-cikgu untuk jawab saya punya ni macam yang cikgu Mat bagi tahu tadi. Borang maklum balas. Ya, mohon jasa baik cikgu untuk isi borang maklum balas tu. Sambil-sambil tu mungkin kalau ada soalan lagi boleh ajukan. Kita ada masa 20 minit lagi. Sama-sama Cikgu Tan untuk masalah.
Okay, kalau tak ada soalan mungkin saya serah balik pada Cikgu Mat lah. Ada lagi. Jika soalan yang dibina dah delete, boleh tak kita panggil semula? Bayang ini tak dapatlah bantu. Cikgu type je lah semula. Okay. Guna font Jawi. Font Jawi, cikgu boleh cuba. Sebab saya pun tak pernah cuba font Jawi tu. Cikgu ubah setting kot lah. Waalaikumsalam. Okey, tentang font Jawi tu boleh. Saya baru test. Sebab saya ajar bahasa Arab. Jadi saya terus buat. Boleh. Tapi dia punya saiz tulisan kecil. Tak besar. Tak tahu nak besarkan macam mana. Ya. Yeah. Sebab kita memang tak boleh setting font. Setting font memang tak boleh. Dia boleh, kita boleh type. Kita tukar je font kita dekat toolbar laptop ke, toolbar PC ke. Lepas tu kita type macam biasa lah. Macam kita type kat Word lah. Cuma saiz tulisan lah kecil. Yang tu memang tak dapat bantulah sebab sebab tulisan Jawi ni dia lain sikit kan. Dia ada panjang ke atas macam huruf alif tu, dia ada panjang ke bawah, huruf ro ke zai tu. Jadi saiz dia akan jadi kecil lah. Ya Cikgu Siti Marwiyah, hanya boleh jawab sekali sahaja dalam Google Classroom. Sebab kalau banyak-banyak nanti pening Google tu nak baca yang mana satu jawapan markah dia. Sebab tu dia memang set sekali sahaja. Ya, kuis kenegaraan tu boleh edit Cikgu Isa. Okay, terima kasih Cikgu Nuraiza. Cikgu Syafiqah. Ya tu. Cikgu Syafiqah. Saya Cikgu Lu nak tanya soalan. Cikgu Lu. Boleh saya tanya? Boleh. Ya Cikgu Syafiqah. Okey, katakan saya ajar 3 kelas, 3 tingkatan yang berbeza. Okey, tapi saya nak set soalan tu untuk katakan tingkatan 1, tingkatan 2, tingkatan 3, muzik lah. Saya nak set untuk kelas yang berbeza. So yang bahagian yang lepas nama tingkatan tu, I buat drop down. Okey, 1A, 2B, 3A begitu. So bila budak jawab ikut kelas, so bila nak check responses tu, dia akan masuk 3 senarai spreadsheet kan? Betul tak? Dia akan masuk yang sama. Dia masuk dalam satu spreadsheet saja. Ya, cuma kalau cikgu nak tengok sorry. Sebab dulu I tak buat drop down. Okey, kalau kita nak tengok macam sini kan? Sebab dulu I tak asingkan tu, I tak budak tulis. Okey. So dia short answer lah. So keluar satu spreadsheet yang panjang mengandungi 5 kelas bergabung. So kalau sekarang I minta mereka buat checkbox tu, tulis tingkatan 1, 2, 3 tu tick. So adakah yang respons tu budak tu akan terpisah menjadi 3 spreadsheet? Itu soalan saya. Thank you ya. Okey, sama-sama Cikgu Lu. Okey, soalan Cikgu Lu tadi, kalau kita buat, kita set kelas tu, okey, contoh set kelas ni, kelas yang berbeza, tingkatan yang berbeza. Okey, tak kisahlah tingkatan atau kelas yang berbeza, dia akan masuk satu spreadsheet yang sama. Okey, sebab kita guna form yang sama. Okey, macam mana kita nak, tak nak pening lah kan? Okey, kita boleh guna satu feature dekat sini, spreadsheet ni, create a filter. Okey, bila kita tekan create filter, filter ni yang penuras ni. Okey. Dekat sini, okey dia dah ada 3 garisan dekat setiap title spreadsheet kita tu. Okey, jadi dekat sini, kalau cikgu tak nak pening, cikgu klik dekat bahagian kelas. Contoh cikgu nak filter kelas kan. Cikgu klik filter tu, ikon tu. Okey, cikgu pilih. Cikgu nak tengok jawapan satu Zamrud saja. Okey, contohlah senarai ni panjang. Kita clear dulu. Okey, kita pilih satu Zamrud. Okey, klik OK. Jadi, respons yang kita terpapar hanyalah satu Zamrud sahaja. Jadi, situ je lah cara kita nak menyenangkan mata kita ni. Nak tengok dia punya respons. Tapi kalau cikgu nak dalam spreadsheet yang berbeza, cikgu kena create form yang berbeza lah. Tapi kalau soalan cikgu sama, yang berbeza hanyalah tingkatan atau kelas, cikgu filter daripada spreadsheet tu sahaja.
Okey, itu sahaja. Contoh kalau ni. Jadi kalau kita nak nampak semua balik, kita klik je. Select all. Okey, sama-sama cikgu. Dah jelas. Sama. Cikgu Syafiqah Dia saya mau sebab tanya. Cikgu Syafiqah saya mau tanya. Boleh ya. tanya? Boleh. Itu tadi yang nama validation tu, bolehkah kalau kita isi konten tu bin sih ya? Konten tu? Bin saja. Pertama kita pilih kan teks. Nama tu Okey, teks, di teks. bawah teks. Lepas tu kita punya konten tu bin. Sebab kalau kita tulis nama, contohnya nama saya lah, Saidal bin Jonggang. Kalau perempuan, Syafiqah bin, contohnya binti Abdullah, dia mesti ada konten bin. Boleh kan kita buat gitu? Jadi dia boleh isi nama full. Ya. Okey, kalau nama full tu kita tak boleh kontrol lah cikgu. Yang kita boleh kontrol hanyalah huruf besar, huruf kecil. Dalam konten tu kalau tulis bin. Jadi dia tulis nama kalau full cikgu semua. nak dia okey cikgu, kalau kita nak dia isi dengan bin sekali, okey, lagi bagus cikgu tukar setting. Okey. Hilang sudah nama tadi. Sekejap Okey, nama anda. Okey, lagi mudah untuk pilihan jawapan ni, cikgu buat drop down. Okey, cikgu buat drop down. Cikgu masukkan nama pelajar tu semua sekali. Dekat bahagian option tu. Jadi, diorang tinggal pilih saja. Sebab saya mengajarkan sampai 3 kelas, 4 kelas. Maksudnya, jadi banyak nama mau ditulis dalam kelas kan. Jadi kalau saya buat short macam nama penuh, dia mesti mengandungi bin tu. Jadi kalau yang perempuan dia mesti binti kan, dia mesti bin juga. Jadi dia mesti tulis nama full, kalau tidak dia tak boleh tulis. Kalau dia tulis nama separuh, contohnya namanya Sainal dia tulis nama bapak dia. Bin tu dia tidak tulis, jadi dia tidak boleh kan, dia akan tulis jadi Zainal mana kan? Gitulah. Okey. Dia kalau dia sebenarnya kalau kita nak sekali dengan bin, binti, nama penuh ni, memang bagus kalau kita guna drop down. Cuma kalau kita nak memudahkan kerja, kalau kadang kita ni mengajar banyak kelas jadi kita pakai ini form ranger ni, tapi saya tak boleh tunjuk di sini. Sebab dia kena ada satu sesi untuk kita masukkan nama pelajar tu secara automatik dekat sini tanpa kita perlu type satu persatu. Ada caranya. Jadi kalau kita ada 10 kelas sekalipun, tak jadi masalah. Okay, terima kasih. Ya, sama-sama cikgu. Kena buat bikin lain ni cikgu Syafiqah. Boleh tulis dekat bahagian cadangan tu. Boleh buat bikin lain ya. InsyaAllah kalau berkeperluan. Okey, cikgu ada persoalan lain ke? Sambil itu kita dah bagi 2 link itu. Cikgu Liana ada bagi link CJ, saya ada bagi borang penilaian JU. Yang tu cikgu wajib isi tu. Tak ada sunat-sunat, tak ada makro-makro tu. Kalau cikgu isi CJ, cikgu tak ada isi borang penilaian, cikgu tak akan dapat CJ nanti. Borang tu dia dah dikawinkan. Mesti ada nama pada kedua-dua borang tu. Cikgu Liana bagi semula borang CJ dengan borang penilaian. Dua-dua itu mesti ada maklumat guru, maklumat cikgu, maklumat peserta. Isi kedua-dua, sabar jangan live dulu sebelum cikgu isi kedua-dua borang itu. Okey, dekat jawapan sini, dekat chat ni ada yang bagi cadangan minta pelajar disiplinkan. Boleh juga sebenarnya. Cuma ada setengah pelajar ni, yalah kalau dah nama dia dah 3 patah perkataan, bapaknya pula 2, jadi panjang dia mau tulis. Jadi itulah macam yang saya bagi tahu tadi, kita boleh pakai form ranger tu lah. Okey. Untuk yang borang tinjauan ni, Cikgu Leong, okey, dekat pilihan jawapan ni, okey, cikgu ambil je linear scale. Okey, dekat linear scale tu, table 1 contoh kita nak letak tak faham.
Seterusnya tidak Makin tinggi makin faham lah. faham. Makin bagus. Skala 5 sangat faham. Makin tinggi makin faham. Jadi kalau kita nak tengok, tekan preview, dia keluarlah linear scale tu. Cikgu boleh explore sendiri dah. Yang saya sentuh hari ni cuma 3 tu je lah. Yang lain tu ada banyak lagi. Hari ni basic. Cikgu boleh explore. Kita bagi yang basic dulu. Lepas tu Yeah. cikgu nanti level pertengahan pula, level pandai. Pastikan cikgu dapat kuasai yang asas-asas itu dulu. Kalau cikgu dah kuasai yang asas, sebenarnya cikgu boleh je explore sendiri. Nak jadi expert nanti. Assalamualaikum Cikgu Mat. Benda pula Nak tanya, untuk borang respon tu, kan memerlukan email. Email e-didik saja ataupun email apa-apa juga boleh kita key in? Mana-mana suka hati cikgu, tak kisah. Boleh guna je mana-mana email. Kalau ada e-didik, pakai e-didik lah. Tapi kalau nak pakai email lain, tak ada masalah, boleh je. Kita tak strict pada mana-mana email, dia terima semua tu. On je. Jangan tak ada email langsung sudah. Ataupun email yang tak aktif. E-didik, MOE, Gmail boleh. Yahoo pun boleh sebenarnya. Boleh beri link CJ. Liana mana Liana? Link CJ orang minta tu. Ustaz, hang pula ni. Amboi, dah mandi belum tu? Asyik hang dari pagi je. Cikgu Liana ni saya punya pembantu. Kadang-kadang dia bantu saya, kadang-kadang saya bantu dia. Tak tahu mana satu pembantu dah. Mana Cikgu Liana? Orang minta CJ tu bagi. Ada dah kopi tu. Saya saja je nak test, takut Cikgu Liana tinggalkan saya je. Bagi kerja sikit lah. Okey. Beres. Terima kasih banyak Cikgu Nur Syafika. Tak ada soalan ni, saya stop share. Terima kasih banyak Cikgu Syafika. Sama-sama. Terima kasih juga.